dengan Cikgu Fizatul. Murid-murid sihat hari ni? Tajuk kita pada hari ini ialah apa yang penting kerjasama. Okey, jadi hari ni kita masih belajar dalam nilai kerjasama. Okey, minggu lepas cikgu dah ajarkan nilai kerjasama. Okey, siapa yang ingat nilai kerjasama? Okey, kerjasama ialah melakukan sesuatu bersama-sama untuk kebaikan semua atau usaha yang dilakukan bersama-sama atau saling membantu antara dua pihak ataupun beberapa pihak. Okey, itulah maksud kerjasama. Okey, murid-murid ingat tak apa yang cikgu cakap pada minggu lepas? Okey, sebelum kita memulakan pengajaran kita, okey, cikgu nak murid-murid tonton dulu video yang cikgu tunjuk ni, okey? Okey, kamu mesti fokus dan fahami apa yang video tu sampaikan. Okay, come on, everyone behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We've got some rescue on our hands. You there. Here we go. Okey, kalau murid-murid lihat, dalam video tu ada 3 situasi kan? Okey, untuk situasi yang pertama di mana penguin. Okey, kan ada ikan jerung tu nak makan penguin tu. Jadi mereka sekumpulan bekerjasama untuk supaya mereka tidak dimakan oleh ikan jerung tu. Jadi macam mana diorang buat? Okey, bila ikan jerung tu nak makan, okey, penguin tu semua berkumpul pergi satu bahagian je kan? Okey, jadi bila diorang pergi kat satu bahagian tu je, diorang punya ais tu jadi terangkat. Jadi bila terangkat, shark tu, ikan jerung tu terlanggar dia punya ais tu. Jadi ikan jerung tu tak dapat nak makan penguin. Okey, kalau kamu tengok kat situ, disebabkan nilai mereka ni lah bekerjasama, mereka dapat membantu antara satu sama lain. Okey, dalam video yang kedua di mana semut dan rakan-rakan dia. Okey, kan ada satu haiwan ni, dia tiup angin tu kan supaya semut dia dapat makan semut ni. Jadi dia punya ketua ni nampak yang dia punya anak buah dia nak kena makan dengan haiwan ni. Jadi dia punya ketua ni arahkan kawan-kawan dia lain supaya mereka bekerjasama untuk kawan dia ni supaya tidak dimakan oleh satu haiwan ni. Jadi sebabkan mereka bekerjasama ni, apabila seekor haiwan tu tiup angin tu kan, jadi bila diorang berkumpul beramai-ramai, haiwan tu tak dapat makan pun semut tu. Apabila mereka bergabung, mereka menjadi haiwan yang kuat. Okay, disebabkan kerjasama mereka ni lah mereka tidak dapat dimakan oleh haiwan tersebut. Okay, dalam situasi ketiga ni pula, okay, kita tengok burung helang ni dengan ketam. Okay, burung helang ni dia nak makan ketam ni kan. Tapi ketam ni pun bila mereka bekerjasama, mereka tidak dapat dimakan oleh burung helang tersebut. Okay, jadi kesimpulannya sama je kepada tiga-tiga situasi yang cikgu bagi tadi. Apabila kita bekerjasama, kita punya tim akan menjadi kuat. Walaupun tim-tim kita lemah, tapi apabila kita bergabung bersama-sama, kita akan menjadi satu tim yang sangat kuat. Disebabkan itu, pentingnya sikap kerjasama antara satu sama lain. Disebabkan sikap kerjasama lah kita dapat membatalkan sesuatu kejadian. Okay, murid-murid boleh faham tak apa yang cikgu cakap tadi? Okay, jadi murid-murid perlulah bekerjasama, tak kiralah dengan ibu bapa, rakan-rakan, keluarga, tak kisah dengan masyarakat mana-mana pun, kerjasama itu sangat penting. Jadi, murid perlu contohi ketiga-tiga haiwan yang cikgu sebut tadi. Seterusnya, okay, pada minggu lepas, cikgu ada sebut juga aktiviti kerjasama yang kita boleh lakukan. Okay, jadi murid-murid ingat tak? Okay, cikgu akan refresh balik. Okay, antara aktiviti kerjasama yang dapat kita lakukan ialah yang pertama, mengutip sampah. Okay, contoh cikgu bagi situasi dalam kelas, kalau kita tengok sampah tu bersepah, bila kita bekerjasama dengan rakan kita, kelas kita akan menjadi cantik. Okay, yang kedua, mengangkat barang yang berat.
Okay, contohnya barang tu kan berat. Macam dalam gambar cikgu bagi ni, sofa. Okay, sofa tu kan berat kalau kita angkat seorang-seorang. Bila kita bekerjasama, sofa itu akan menjadi ringan. Okay, yang ketiga, aktiviti kerjasama yang kita boleh lakukan ialah mencuci kereta. Okay, contohnya kalau kita nampak ayah kita cuci kereta seorang-seorang, kita perlulah tolong ayah kita. Kita perlulah bekerjasama dengan ayah kita supaya kita dapat meringankan beban ayah kita juga. Yang keempat iaitu membasuh pinggan. Okay, contohnya ini, kalau basuh pinggan ni kita selalu tengok bila adanya kenduri ke ataupun kita buat makan-makan ke kat rumah. Okay, mesti ada jiran-jiran kita yang datang, tetamu yang datang kan. Okay, jadi kalau kita nampak ibu kita ni basuh pinggan, kita perlu tolong ibu kita supaya cepat siap kerja tu. Okay, kalau kita biarkan ibu kita seorang je yang basuh pinggan, mesti ibu kita akan kepenatan. Okay, jadi kita perlulah bekerjasama. Sebagai anak, kita perlulah bekerjasama dengan ibu kita untuk membasuh pinggan tersebut. Okay, seterusnya, okay, murid-murid, cikgu nak murid-murid fikirkan satu idea macam mana kita nak merancang aktiviti yang menunjukkan sikap kerjasama. Okay, contoh yang cikgu bagi kat sini. Okay, cuba tengok gambar-gambar cikgu bagi ni. Okay, yang pertama, hari sukan. Contohnya dalam aktiviti sukan ni, okay, kenapa cikgu kata kita perlu bekerjasama? Okay, contohnya kalau kita nak adakan hari sukan, kita perlu menghias, kita perlu dirikan kemah. Okay, takkanlah seorang je yang kena buat kan. Jadi mestilah kita perlukan kerjasama antara murid, guru, pihak sekolah untuk kita sediakan barang-barang kita perlu pada hari sukan tersebut. Okay, yang kedua iaitu aktiviti gotong royong. Okay, contohnya dalam kelas. Okay, aktiviti gotong royong ni boleh menunjukkan sikap kerjasama. Okay, contohnya dalam satu kelas, okay, cikgu akan adakan aktiviti gotong royong. Jadi, okay, contohnya, okay, Sarah tolong cuci lantai, lepas tu Aaron tolong cuci tingkap, lepas tu Marian tolong susun meja. Jadi kat situlah kita nampak sikap kerjasama antara murid-murid. Okay, yang ketiga, belajar berkumpulan. Okay, kenapa cikgu kata dia menunjukkan sikap kerjasama? Okay, contohnya ada satu soalan yang kita tak tahu. Okay, apabila kita tak tahu, lepas tu kawan kita yang seorang ni tahu. Okay, jadi dia akan ajar soalan tersebut kepada rakan-rakan dia yang lain. Jadi kat situ dia tolong rakan-rakan dia yang lain juga. Jadi kat situ kita nampak juga sikap kerjasama antara rakan dia dan rakan dia lagi seorang. Kita nampak dia bagi pendapat dia, dia ajar macam mana nak selesaikan satu soalan ni. Okay, yang keempat, jamuan hari raya. Okay, jamuan hari raya ni pun sering diadakan pada hari raya lah. Okay, jadi apabila kita adakan jamuan hari raya, kita mesti perlu buat banyak tugas kan. Okay, contohnya pada jamuan hari raya ni kita perlu buat banyak benda kan. Contoh macam kita perlu masak lagi, kita perlu kemas rumah. Okay, antara adik-beradik kita dengan keluarga kita perlulah bekerjasama untuk siapkan kerja itu dengan cepat. Okay, sebab itulah semua situasi yang cikgu tunjuk tadi perlulah kerjasama antara pihak lain kerana ia akan memudahkan kerja kita dan proses untuk menyiapkan kerja itu akan lebih cepat. Okay, sekarang cikgu akan bagi tugasan kepada murid. Okay, cikgu akan bagi 2 tugasan, iaitu yang pertama, cikgu nak murid-murid tekan link yang cikgu bagi ni. Cikgu nak murid-murid jawab semua soalan yang cikgu bagi ni. Okay, dalam aktiviti ni, cikgu dapat lihat siapa yang dapat masuk dan siapa yang tak dapat masuk dalam link yang cikgu bagi ni. Jadi, cikgu dapat pantau siapa yang akan menang terlebih dahulu dalam kuis ini. Jadi, murid perlulah menjawab soalan-soalan yang cikgu bagi ni berdasarkan video yang telah cikgu terangkan tadi. Untuk tugasan yang kedua, cikgu nak murid lakonkan dengan mempraktikkan nilai kerjasama yang telah cikgu bagi tadi. Okay, contohnya antara yang 4 tadi cikgu bagi tu, membasuh pinggan ke, mencuci kereta ke, mengangkat barang berat ke. Okay, jadi antara salah satu tu, cikgu nak murid pilih dan murid lakonkan salah satu situasi tersebut dan murid tangkap gambar, lepas tu hantar kepada cikgu. Okay, contohnya cikgu bagi satu contoh iaitu mengangkat barang yang berat. Tengok gambar cikgu bagi ni. Okay, jadi mereka bekerjasama mengangkat barang berat. Okay, murid boleh lakonkan dengan ibu bapa, dengan kakak ke, dengan adik ke, tak kisah dengan siapa-siapa yang murid boleh bekerjasama. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Bye!